Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mungkin kita ada juga adik-adik pelajar yang bukan Islam yang join juga kita pada hari ini. Seperti mana biasalah program Malakah kita ada pelajar-pelajar kita yang bukan Islam juga turut berminat untuk join. Jadi alhamdulillah, uh, segala puji bagi Allah, hari ini pada 23 Ramadan 1443 Hijrah, kita akhirnya sampai kepada program kita, iaitu halaqah yang kita berikan tajuk Lailatul Qadar dicari, Syawal diraih, dan juga majlis bacaan doa khatam Al-Quran peringkat Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Jadi sebelum kita saya mulakan lebih lanjut lagi untuk memperkenalkan Ustaz Rozi, PU Rozi kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Jadi para hadirin dan terdiri daripada staf para pensyarah, staf dan juga para pelajar Jabatan Kimia dan juga Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini satu topik khas yang kita akan kupas bersama Fadil Ustaz Muhammad Rozi Harun ataupun PU Rozi kita, iaitu berkenaan dengan Lailatul Qadar dicari, Syawal diraih. Dia bersempena dengan dua saat. Yang pertama sebab kita di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, kejap je masa berlalu. Rasa macam baru je masuk Ramadan, tiba-tiba dah nak habis Ramadan kan. Itu tiba-tiba Ramadan ni, tiba-tiba nak habis Ramadan. Jadi Lailatul Qadar dicari, Syawal diraih. Syawal diraih ni maksudnya macam mana Ustaz? Yang pertama kita nak cari Ramadan, cari Lailatul Qadar. Ya, kemudian macam mana kita nak raikan Syawal ni mengikut sunnah Nabi SAW dan juga dengan penuh barakah lah dengan budaya kita, sempena kita boleh balik kampung tahun ni. Ustaz balik kampung bila Ustaz? 29. Saya balik 29. 29 insya-Allah. Ustaz mesti fly kan Malaysia Airlines kan, Malaysia Airlines. Alright, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, program pada hari ini adalah anjuran SQ Spiritual Caution Unit Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar My Roadmap Jabatan Kimia Fakulti Sains, dan saya ataupun kita semua bawakan khas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Harun kita ataupun PU Rozi, iaitu seorang merupakan pegawai agama dan kebajikan di Malaysia Airlines Berhad, MAB, dan juga selebriti TV Al-Hijrah. Kalau siapa tengok TV Al-Hijrah selalu ada Ustaz Rozi ni bagi tahu dia punya taujihat, tazkirah ada di situ. Dan juga sebelum ni TV lain pun ada Ustaz TV 9 ada Ustaz Ada juga Ustaz Banyaklah Al-Fadhil kita ni muncul di kaca televisyen. Dan yang paling penting adalah PU Rozi kita ni adalah alumni UTM juga, batch saya lah Kami ni housemate lah dulu. Iaitu Ustaz Rozi ialah mantan bekas pelajar alumni Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi dululah, sekarang dipanggil FABU Fabulous sekarang ni nama dia. Okey. Dalam bidang remote sensing. Daripada bidang remote sensing dia belajar pasal satellite dan sebagainya. Jadi ustaz. Itu amazing mungkin ustaz boleh cerita sikit lepas ni. Okey, tanpa melengahkan masa ustaz, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Muhammad Rozi Harun, PU Rozi, untuk mengupas topik kita Lailatul Qadar dicari, Syawal diraih. Okey, dua-dua kita dapat. Okey Ustaz, insya-Allah dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra as-siyami lil mu'minin. Walladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Wa rassala rasulahu Muhammadan lil anami ar-rahmah. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah, nabiyyir rahmah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. وزخرنا وأنت مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أهل السعادة والتابعين لهم بالاستقامة إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصداق الحديث: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وبلغ رسول الله الأمين. أما بعد. Yang saya muliakan, lagi saya hormati, lagi saya rindukan sahabat terbaik yang pernah saya ada dalam kehidupan ini, Dr. Faizwan, seterusnya rakan-rakan adik-adik pelajar, kalau ada pensyarah yang lain di sini, kalau ada sesiapalah yang mungkin saya tidak mampu imbau gelar satu persatu, tetapi itu tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemuliaan dalam kehidupan, senantiasa Allah berikan jambangan kasih sayang terbesar daripada Allah dalam petakan kita menjalani kehidupan usia ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Tambah-tambah kita diberikan kemuliaan oleh Allah berada pada satu saat yang bernilai emas dalam kehidupan. Ramadan itu harta karunia akhirat. Kita bermula daripada situ. Supaya kita tahu kita sedang melewati waktu-waktu yang diberikan jaminan oleh Allah ada keberkatan, ada kemuliaan. Maka sebab itu satu-satunya bulan yang diberi gelar bersandingan dengan gelar Al-Mubarak cuma Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Al-Mubarak itu dari kata barakah. Apa maknanya barakah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Ramadan Al-Mubarak seolah-olah memberikan pemaparan tentang esensi Ramadan itu bulan yang harus bertambah kebaikan. Maka kalaulah sampai Allah hadirkan di bulan yang harus bertambah kebaikan, tetapi tidak bernatijah pada perbuatan perlakuan kita kepada bertambah kebaikan, maka ada yang salah dengan yang sedang kita usahakan saat ini. Maka sebab itu gagasan yang terpenting dalam kehidupan adalah untuk memanfaatkan waktu. Sebab itu disebutkan oleh qaul kebanyakan ulama, keberuntungan paling besar manusia itu hidup sampai ke saat ini, masih diberikan kesempatan hidup. Saat ini adik-adik, teman-teman, rakan-rakan berada di sini, yang sedang didoakan oleh para sayyarun, ada orang yang sudah dipanggil pulang oleh Allah. Maka kita saat ini sedang menjunjung satu gagasan terbesar dalam kehidupan adalah untuk melunaskan tujuan asal penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah. Ini siapa yang kata? Allah yang kata. Tidak dijadikan jin, tidak dijadikan manusia. Jin kita biarkan dengan alam dia. Manusia al-insan. Al-insan itu dari kata nasyan 55 kali, 65 kali diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Melainkan untuk ibadah. Bahkan sedikit kita berikan pengantar al-insan dari kata nasyan. Kenapa kita adakan tazkirah, tausiyah? Kerana manusia itu ada kecenderungan lupa. Kalaulah di saat kita mengingati sesuatu hal, belajar sesuatu hal, datangnya lupa itu sesuatu yang biasa. Fitrah manusia itu lupa. Daripada nama saja, tahu kita ini makhluk yang ada kecenderungan lupa. Nasyan, nisya, al-insan, itu lupa. Maka sebab itulah adanya tazkirah, tausiah, adanya peringatan, adanya ceramah. Tazkirah itu dari kata zakara yadhkuru zikran. Tazkirah, ulang sebut. Barangkali apa yang saya bakal sampaikan ini 70% adik-adik dah tahu. Tapi kerana sifatnya manusia itu perlu diberikan, sentiasa diberikan momentum, motivasi keberagamaan supaya kita berada pada track acuan sesuai dengan kehendaknya Allah. Sebetulnya manusia itu mudah mengatur urus kehidupan asal tahu dari mana dia datang, urusan apa, di mana dia sedang bersinggah, untuk dilakukan apa dan ke mana akan pergi. Ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Manusia itu mudah mengatur urus acuan kehidupan asal tahu 3 segmentation dalam kehidupan itu. Baik. Maka sebab itu, apa pun yang kita lakukan apabila kita berada dalam majlis ilmu, dilapangkan dada. Saya sering berikan pesan di mana pun mungkin sudah ribuan program, saya berprogram kita dalam satu-satu majlis. Saya sebutkan tadi sayyarun. Sayyarun itu satu kaum daripada malaikat yang ditugaskan khusus pergi melata ke atas muka bumi. Urusannya cari di mana ada disebutkan nama Allah dalam majlis itu. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka didoakan, tugas mereka didoakan. Tuan-tuan sedang didoakan oleh para malaikatnya Allah.
dan kita memberikan apresiasi, our biggest appreciation kepada rakan-rakan adik-adik yang bukan daripada beragama Islam. Moga-moga ada kebaikan supaya kita saling belajar untuk memahami wawasan-wawasan yang lain tentang kebaikan. Kerana manusia itu terukur bagusnya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap orang itu harus paling kuranglah menjadi bagus sebagai manusia. Dan kita belajar, diajar oleh Ramadan. Ramadan itu kenapa disebut dengan madrasah? Saya diberikan muqaddimah dulu ya. Muqaddimah itu adalah Ramadan disebut dengan madrasah kerana madrasah itu sekolah. Kalau sebut sekolah, ada kurikulumnya. Kurikulum terbesar Ramadan adalah akhlakul karimah, tentang etik, tentang bagaimana kita membina personality kita. Di manapun kita berada, apapun subjek yang kita belajar dan bidang apapun yang kita ceburi, itu sekadar untuk menjadikan kita bagus sebagai manusia. Tetapi pada penilaian siapa? Kalau kita ingin menjadi bagus sebagai manusia, pada penilaian manusia, saya katakan awal-awal penat. Kerana yang mengukur bagusnya manusia itu, kerana Tuhan yang menjadikan kita, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita, yang paling pandai mengukur kebagusan manusia itu Allah. Kalau ada manusia mengukur bagusnya seseorang itu pada sisi pandang manusia, maka sesuatu yang harus kita keluar daripada acuan itu. Kerana sebagus apapun kita, pada penilaian orang lain barangkali belum puas. Sebaik Rasulullah, sebagus Rasulullah, itu pun afdalul makhluk. Ini afdalul makhluk, diharamkan kaki menjejakkan ke dalam syurga sebelum dijejakkan kaki Nabi Muhammad. Hidup pun dihujan. Seringkali diberikan kata-kata nista oleh Rasulullah sebagai Rasulullah. Sebagus Rasulullah itu pun masih dikata orang, ini kan kita yang bukan Rasul, hidup bergeluman dengan maksiat, jauh daripada acuan keberagamaan. Masya Allah, kadang-kadang solat ketinggalan, puasa itu belum benar. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu yang selain daripada pandangan Allah, maka banyakkan istighfar. Maka sebab itu dihadirkan Allah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Daripada 365 hari, Allah hadirkan 30 hari. Daripada 12 bulan total, Allah hadirkan daripada jumlah itu 1 bulan disebut dengan Ramadan al-Mubarak. Ramadan itu apa? Barangkali sudah puluhan tahun adik-adik mendengarkan Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Barangkali dengan keberadaan kita di sini, jawapan perkenan daripada Allah. Doa yang kita bacakan, yang kita aminkan 2 bulan yang sudah. Masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin. Rajab telah berlalu pergi. Rajab dari kata tarjibun, bermakna ta'zimun. Bulan yang diagungkan Allah, satu-satunya bulan yang mendapat gelar Syahrullah Rajab. Semulia apapun Rajab, itu pun sebagai pengantar, persiapan untuk menghadapi Sayyidi Syuhuri. Berlalu pergi Rajab, datang ke bulan Sya'ban. Dari kata syu'uban, kita temukan akar katanya, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan dinamakan, diambil daripada akar kata syu'uban? Kerana secara iklim bulan itu panas. Menyebabkan manusia tidak betah dalam rumah, terpaksa ke sana ke sini. Urusan cari air, kan waja'alnakum syu'uban. Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari akar kata itulah keadaan disebut dengan Sya'ban. Kerana masuk bulan Sya'ban, cuaca mulai panas. Kerana panas, orang tidak betah dalam rumah, keluar mencari air. Berganjak hari demi hari, bergulir waktu demi waktu, cuaca makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Kemuncak kepada panas disebut dengan Ramda ataupun Ramad. Kaedah bahasa Arab untuk memberikan sifat superlatif, tambah alif dan nun di belakang. Daripada Ramda ataupun Ramad, jadi Ramadan. Bulan yang paling panas membakar, terik yang paling menghangus. Tapi persoalannya apa yang nak dibakar? Kalau sekadar makanannya nak dibakar, kalau sekadar kambingnya nak dibakar, saya kira bulan lepas lagi best lah. Bakar terus makan. Segala apa pun, roti canai, bakar, dah siap, bakar makan. Tapi bulan ini disiplin, walaupun azan zuhur mirip dengan azan maghrib, disiplin, tetap maghrib. Bulan ini diajar untuk kita mempersiapkan personality sesuai dengan zat, keinginan, kehendak zat yang menjadikan kita. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ada sifat kehidupan itu hubungannya vertikal, hubungan dengan Allah. Dan ada sifat kebaikan ataupun disebut dengan keimanan, ketakwaan, horizontal, hubungan sesama manusia. Maka sebab itu satu daripada nama manusia disebut dengan An-Nas. An-Nas itu makhluk yang ada kecenderungan untuk bersosial. Tidak sedikit pemaparan sebagus
mana kita ini terukur sebagus apa kita dengan orang lain. Maka sebab itu ini ada pada suluhan satu daripada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allahi ba'dal faraid idkhalus sarur 'ala al-muslim. Sungguh amal yang paling Allah cintai setelah hal-hal yang wajib, setelah salat, setelah zakat, setelah haji bagi yang mampu, setelah siyami fi syahri Ramadan. Amal yang paling Allah cintai idkhalus sarur, memasukkan kegembiraan. Idkhalus sarur 'alal muslim, memasukkan kegembiraan kepada orang-orang Islam. Maka sebab itu terukur kebagusan kita seberapa bagus kita dengan orang lain. Dan alhamdulillah saya ada teman-teman yang begitu. Walaupun kita kadang-kadang untuk berkongsi, bercakap itu terapi. Saya temukan kawan-kawan rakan-rakan yang dengan keberadaan dia saja, tidak perlu diungkapkan apa-apa kalimah. Dengan dia berada di sisi saya, datangnya ketenangan. Itu ditemukan pada Dr. Faizwan. Dulu saya ialah roommate, housemate ya. Dengan ada je, Masya Allah, ditemukan ketenangan, kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah kita merasa cukup dengan nikmat, kita merasa puas, kita merasakan kebergantungan hidup mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya berikan, ada sedikit, saya bukan remote sensing. Remote sensing itu sahabat saya juga yang lain ni. Bukan remote sensing, geoinformatics. Remote sensing itu Naim bin Malik. Tertukar tak? Nanti kalau ada GIS. GIS, nanti ada lecturer ni, bila pula Rozi tukar kos ni, dah tak Tukar mampu. kos. Sorry. Tapi satu fakulti lah. Tapi apapun, Dr. Faizwan tu tetap guru kami. Allah. Di antara yang paling bagus dan cemerlang. Alhamdulillah. Semoga diteruskan kecemerlangan itu. Saya sebutkan walaupun saya ada gelar PU, itu tidak ada apa-apanya dengan pencetus ummah yang terbaik di UTM ini daripada zaman belajar lagi. Sesuatu yang perlu kita akui. Barangkali ada satu nilai yang baik di UTM itu dengan adanya Dr. Faizwan. Ala kulli hal begini ya, kita teruskan pada kita tahu kemuliaan Ramadan al-Mubarak. Saya tak pernah sebut begitu depan Dr. Faizwan. Ini first time saya sebut depan kamu. Saya tak pernah sebut dalam sepanjang hidup saya depan itu. Tapi saya sebut hari ini kerana barangkali kesempatan ini yang ada untuk saya iktiraf. Dan yang kamu harus bersyukur dapat belajar dan melihat bagaimana personality, kepribadian seseorang yang ingin memberikan kebaikan. Kerana sabdaan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang itu adalah orang yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat. Manfaat itu jangan dilihat dari sudut material. Kadang-kadang manfaat itu dilihat dari sudut kebaikan akhlaknya, kesungguhannya, begitu. Dan ini ada pada Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Terukur bagusnya seseorang itu bukan pada pangkatnya, bukan pada hartanya. Adalah, tapi pada satu persentage yang kecil. Tapi sebetulnya pada nilai keseluruhan itu terukur pada bagusnya akhlak. Akhlak itu khalaqa, pakaian yang menjadi tampilan pribadi, atribut moral seseorang. Cara bicaranya, cara dengarnya, itu diatur oleh Islam. Cara bercakapnya, cara dia memberikan senyuman, cara dia melayani. Itu ada dalam acuan ataupun selaman pakaian kepribadian seseorang. Baik. Kerana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur singkat, maksiat banyak, maka Allah tahu. Pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kalangan para sahabat. Maka di saat Rasulullah duduk lalu bercerita, wahai sahabatku, dulu ada seorang pemuda dalam kalangan Bani Israel, ibadahnya 70 tahun tanpa henti. Rasulullah bercerita di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Singgah di telinga para sahabat, menangis para sahabat mendengarkan kisah itu daripada Rasulullah. Menangis para sahabat. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kalian menangis? Why? Why itu tambah je lah. Belum ada bahasa Inggeris zaman itu. Allah Ta'ala alam, kalau ada adalah. Tapi zaman Rasulullah itu perlu lihat sejarah. Dr. Faizan di antara yang faham sejarah. Ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, kenapa kalian menangis? Lalu dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami umatmu, umur singkat. Maka kami tidak akan mampu menandingi ibadahnya pemuda Bani Israel itu kalau dah 70 tahun ibadah tanpa henti. Umatnya Nabi Muhammad daripada satu keterangan hadis, mafhumnya baina sittin wa sab'in. Umurnya di antara 60 ke 70 tahun. Itu umur tersukat, terhimpun dengan hal-hal semua. Perlakuan kehidupan manusia. Bahkan ada ulama menyukat kalau umur 60 tahun, 30 tahun tidur.
30 tahun lagi potong 2, 15 tahun urusan yang berjalan, bergerak ke sana sini. Daripada 15 tahun potong 2 lagi adalah untuk urusan duduk, bekerja dan sebagainya, bersembang. Hanya satu belahan daripada 7 tahun setengah tadilah baru ibadah. Potong 2 lagi, 3 tahun setengah itu yang asal-asalan buat ibadah. Orang buat, kita buat. Yang tidak beralaskan dengan ilmu. Tidak berawal daripada ilmu. Maka kalau daripada 3 tahun setengah itu ada 1 tahun ibadah kita yang benar-benar diterima oleh Allah. Jangankan 1 tahun lah ya. Kalau ada 1 hari ibadah kita yang tulus, ikhlas, bermanfaat, terbaik pada penilaian Allah diterima, barangkali itu yang menjadi saham untuk kita meletakkan dalam senarai penghuni syurganya Allah. Maka sebab itulah di antara sebab kenapa manusia di saat menanggung saat sakitnya sakaratul maut menyebabkan matanya terbeliak. Ada ulama mengatakan dia telah melihat apa yang bakal dia hadap. Tetapi ada juga ulama mengatakan dia mencari-cari sudah ada ataupun belum sujud walaupun satu yang diterima oleh Allah. Sudah ada ataupun belum dalam ribuan hari, puluhan tahun dihadirkan Ramadan, 1 hari yang puasanya diterima oleh Allah. Sudah ada ataupun belum, walaupun 1 kupang duit yang dikeluarkan sebagai sedekah yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Kalau belum, diusahakan. Supaya ada sandarannya. Ada alasan yang kita akan berikan kepada Allah. Ya Allah, ini yang aku persembahkan, ini sekadar mampunya. Maka sebab itulah Allah tahu keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW menangis para sahabat. Rasulullah memberikan jawapan untuk merawat, mengubati gundah gulana sedihnya para sahabat. Apa jawapannya Rasulullah? Bukankah ada Ramadan? Ramadan itu adalah anugerah hadiah daripada Allah untuk kalian. Yang mana dalam Ramadan itu ada 1 malam. Di malam-malam Ramadan itu ada 1 malam. Istilahnya adalah pemaparan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, khairun. Khairun itu kalau sedikit belajar bahasa Arab, lebih baik. Lebih baik khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan dengan kurang lebih 83 tahun. Ini adalah hadiah daripada Allah. Maka benar kalau orang yang memanfaatkan waktu dalam bulan Ramadan akan kemuliaan itu. Mulianya Ramadan bersandingan 3 hal. 1, siyamin, qiyamin, Quran. Siam, puasa, qiyam, mendirikan salat, wajib yang wajib ditunaikan, yang sunat dilipat gandakan. Kerana bulan ini adalah ladang ibadah. Kalaulah ada satu kesempatan untuk mendapatkan jalan singkat, jalan pintas, shortcut ke syurganya Allah, harus melalui satu ladang. Ladang itu adalah Ramadan al-Mubarak. Maka sebab itu kalau bicaranya adalah Lailatul Qadar, bukan hal yang kecil. Ini adalah kesempatan untuk menggugurkan setiap dosa dan kesalahan kita. Untuk memperbanyakkan pada sisi penilaian Allah, untuk melayakkan kita ke syurganya Allah. Jibril alaihissalam itu gurunya Rasulullah dalam kalangan malaikat. Sahabat terbaiknya Rasulullah dalam kalangan malaikat. Jibril ini tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita pernah mencelakakan manusia. Pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada manusia. Tidak ada. Tapi ternyata pernah ada kalam-kalam, kalimah-kalimah yang keluar daripada bicaranya Jibril mencelakakan manusia. Sebaik apapun Jibril pernah mencelakakan manusia. Siapa yang dicelakakan oleh Jibril alaihissalam? Itu persoalannya. Ada 3 golongan. Satu daripadanya kata Jibril, celakalah. Bagi orang yang dihadiahkan, diberikan kesempatan bertamu di dalam bulan Ramadan, saat berlalu perginya Ramadan, dosanya tidak Allah ampunkan. Celaka orang itu. Singgah di telinga Rasulullah. Tidak disanggah oleh Rasulullah. Tidaklah Rasulullah mengatakan, Jibril yang kata begitu, itu umatku. Tidak. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Mudah. Perkenankan. Kerana Rasulullah paling paham kemuliaan Ramadan. Maka melampau betul lah kalau orang yang dihadiahkan Allah saat-saat dalam Ramadan mengsia-siakan Ramadan. Maka ada ungkapan, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Aina Ramadan ba'da Ramadan? Di manakah Ramadan setelah Ramadan? Boleh jadi seseorang itu masuk sebelum datangnya Ramadan, ibadahnya jauh, sedekahnya tidak ditemukan, solat asyik ketinggalan, tahajud qiyamul lail hampir tidak wujud dalam kehidupan. Masuk dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, bagus, ke masjid rajin, ke surau tekun, sedekah dikeluarkan, tahajud dan qiyamul lail diamalkan, dilaksanakan. Keluar daripada Ramadan, kembali kepada sifat yang asal, maka ada yang salah dengan Ramadan yang dikerjakan. Ukuran keberhasilan Ramadan bukan pada Ramadan, selepas Ramadan.
Maka sebab itu momen awal bila Ramadan berlalu pergi disebut dengan Aidil Fitr. Aid kembali, fitri fitrah. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fitrah itu taat. Kembali taat kepada Allah. Wajar kalaulah Syawal diraih sesuai dengan tajuk. Apa yang nak diraikan? Kalau sekadar pakaian baru yang kita nak raikan, yang kita pertontonkan, itu salah dalam memberikan definisi kepada Aidil Fitri. Kerana Aidil Fitri itu bukan sebatas sekadar pemahaman tentang pakaian baru. Innal Aid laisa al-Aid labisal jadid walakinnal Aid ta'atuhu tazid. Bukanlah dikatakan hari raya itu adalah berpakaian baru. Labisal jadid. Walakinnal Aid akan tetapi hari raya itu ta'atuhu, taat yang makin bertambah, tazid. Kan hubungannya adalah tentang ketakwaan kepada Allah. Yang kita lalui saat ini adalah proses. Yang sedang kita lewati adalah periodisasi untuk kita belajar. Kursuslah paling kurang. Secara mudah. Kita masuk ke kursus Ramadan Al-Mubarak 30 hari, keluar, nanti akan memberikan natijah 11 bulan, sampai diberikan kesempatan bertamu lagi dalam bulan Ramadan. Itu pun masih hidup. Kalau masih hidup, maka tidak ada jaminan akan sekali Allah berikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan. Tadi disebutkan oleh Dr. Wai. Baru semalam kita merasakan gembira menyambut satu Ramadan. Hari ini satu belahan besar daripada Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bahkan kita berada pada titian terakhir riwayatnya Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijrah. Yang boleh jadi mudah-mudahan kalaulah ada satu tahun Ramadan itu diterima oleh Allah, maka Ramadan kali ini. Di samping adik-adik belajar, cuba untuk melunaskan apa jua tugas hakiki, assignment, belajar, lab course dan sebagainya. Silakan, kalau boleh orang Islam itu jangan gagallah hidup di atas dunia. Kalau berprestasilah di bidang apa sekalipun. Buktikan. Kerana pakaian kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi melainkan Islam. Maka keyakinan kita dan Islam itu memberikan kebagusan baik kita secara, kita ada sifat kerukunan seagama, seakidah. Ada sifat hubungan kerukunan antara agama. Kita juga harus ada akhlak dengan orang yang bukan Islam. Kerana itu juga makhluknya Allah yang harus kita berikan kebaikan. Yang dibela kebaikannya itu dalam aturan, acuan agama kita. Bahkan dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Tergalas tanggungjawab untuk memberikan pemaparan betapa sempurna dan indahnya Islam adalah di setiap bahu-bahu tuan-tuan adik-adik pelajar rahmat Allah. Di bidang apa sekalipun, nanti kalian akan keluar daripada universiti. Bila dah belajar, masuk satu daripada figura masyarakat, maka jadikan itu sebagai satu kebaikan untuk diterjemahkan betapa bagusnya Islam. Jadilah seorang yang profesional, tetapi profesional yang meletakkan keberagamaan itu sebagai panci dalam kehidupan. Di manapun kalian berada, apapun yang kalian nak jadi, silakan. Nak jadi lecturer, nak jadi doktor, nak jadi apapun nanti, ahli kemis ke apapun sekalipun, solat jangan tinggal. Kebaikan harus dilaksanakan. Berbakti kepada ibu dan ayah. Berjuang untuk masyarakat mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan. Paling kurang dengan keberadaan kita di satu-satu tempat, di satu-satu kawasan, datangnya kebaikan. Orang itu jangankan untuk menambah kebaikan, tapi asbab dia tu datangnya keburukan. Ini wa'iyadzubillah. Jangan begitu. Tapi harusnya kita ini ada personality. Dengan keberadaan kita di situ, datangnya keharmonian. Memberikan ketenangan kepada orang lain. Membahagiakan kepada orang lain. Kerana manusia yang paling bahagia itu, man as'adun nas. Man as'adun nas. Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas. Beza satu baris je. Orang yang paling bahagia itu yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka kalaulah Azmi, Azani, Fatin Nabilah berada dalam satu tempat, membahagiakan Faiz, membahagiakan Hidayah, membahagiakan Mak Ismail Riza, ada juga Mak. Maka itu dapat manfaat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terhimpun, tersulam pelajaran itu dalam Ramadan Al-Mubarak. Maka sebenarnya kalau diungkapkan Lailatul Qadar dicari, itu barangkali saya kurang setuju. Kalau dicari itu belum tentu ada. Dicari belum tentu jumpa. Tapi Lailatul Qadar sudah tentu ada dan insya Allah tentu jumpa. Kerana sudah dijamin oleh Allah pada satu malam. Inna anzalnahu fi lailah
Lailatul, kalau belajar bahasa Arab itu singular, ada satu malam. Sudah diberikan pada malam-malam Ramadan. Memang pada malam-malam Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Kalau lo sibuk mencari satu malam, itu orang ibadah kerana Ramadan. Jangan. Kalau ibadah kerana Ramadan, Ramadan itu makhluk. Makhluk boleh pergi, boleh datang. Tetapi ada kebaikan yang bersandingan dengan waktu. Bolehlah, tapi jangan kerana Lailatul Qadar. Kerana Allah. Maka sebab itu sifat orang yang berpuasa, yang pada kategori khawasul khawas, istimewa kepada yang istimewa, khusus kepada yang khusus, adalah dia beribadah kerana Allah. Mahu didatangkan apapun kelebihan Lailatul Qadar, puasa itu apa sekian-sekian ganjaran, solat itu apa sekian-sekian ganjaran, itu terpulangnya Allah satu huruf Al-Quran, 700 kebaikan pun, apapun angkanya, terpulanglah kepada Allah. Tetapi kenapa kita puasa? Iman kepada Allah. Maka sebab itu perintah puasa diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Tidak semua keadaan Allah mengawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ada juga Allah mengawali dengan kalimah ya ayyuhan nas. Tetapi terkait dengan perintah syariat puasa ya ayyuhallazina amanu, ulama dalam kalangan mufassirin memberikan ini kata-kata romantis daripada Allah. Seolah-olah bicaranya Allah begini, wahai hamba-hambaku yang aku sayangi, puasalah kalian. Ya ayyuhallazina amanu, kalau kita kalau Quran bicara ya ayyuhallazina amanu, itu dikhususkan oleh Allah hamba-hambanya yang disayangi. Dengarkan perintah aku. Apa perintahnya? Apa syariatnya? Puasalah kalian. Nak didapatkan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Kerana terhidang syurga yang luasnya seluas langit dan bumi itu khusus kepada orang yang takwa. Puasa ini untuk menjadikan kita takwa, untuk nanti Allah masukkan dalam syurga. Rumusnya begitu. Tetapi kalau orang memahami dasar ataupun acuan Ramadan itu adalah satu-satunya kesempatan untuk berbeza ibadahnya di bulan yang lain, tetapi saat berlalu pergi Ramadan kembali kepada ibadah yang sebelum ini, maka salah dalam memberikan pemaknaan Ramadan. Kembali kepada Lailatul Qadar begitu, jangan ibadah kerana Ramadan. Kerana kita takut kita itu hamba kepada Lailatul Qadar. Kita harus itu bersandingan dengan kemuliaan. Kerana Allah nak berikan hadiah, tapi jangan lari daripada track. Beribadah kerana Ramadan. Sebenarnya orang yang memahami acuan ini mudah untuk mendapatkan Ramadan. Setiap malam, 30 malam itu dimanfaatkan ibadah, tentu ada satu malam. Melainkan kalau kita harus dibuat pilihan 300 hari. Ataupun 100 hari. Mungkin keberatan. Ini cuma 30 hari. Pada malam. Malam itu berangkat daripada syarak bermula maghrib. Bahkan kita solat pada maghrib dan isyak, bahkan zikir sebelum puasa, maksud saja selepas daripada puasa, ada yang selepas habis kita makan kenyang, Alhamdulillah. Kalau bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu kita menyebut Alhamdulillah 1000 bulan, 83 tahun tanpa henti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Benarlah kalau Ramadan, Lailatul Qadar ini adalah bentuk kasih sayang daripada Allah. Allah mempersiapkan jalan, wahai umatnya Muhammad, inilah kesempatan untuk kamu ke syurga. Tapi kalau masih terjungkal ke neraka, melampau betul. Itu memang dia nak ke neraka. Lailatul Qadar dicari sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang pasti. Mudah mencari. Beramallah setiap malam. Adapun kalau 10 malam yang terakhir, itu hitungan para alimul ulama. Pada angkanya ganjil. Tetapi tidak harus begitu. Itu kan ketetapan daripada Allah. Maka jangan kita sibuk-sibuk dah untuk mencari di belahan yang mana. Setiap malam itu adalah. Ramadan itu 3 channel. Rahmat, maghfirah, itqan minan nar. Setiap saat dalam bulan Ramadan. Maka kalau Allah berikan kesempatan untuk benar-benar bertamu beribadah dalam dalam malam Al-Qadar, Alhamdulillah. Tapi jangan fokus ke situ. Fokuslah setiap saat. Maka kalau orang yang beriman, orang yang meyakini gagasan keilmuan yang benar, terpulanglah kepada Allah. Tetapi aku beribadah kepada Allah, maka setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Dalam tanda petik. Setiap malam adalah untuk menekuni tubu ilallahi taubatan nasuha. Kerana setiap malam itu adalah peluang kesempatan untuk dia menggugurkan dosa. Kalaulah seseorang itu beribadah di dalam malam Lailatul Qadar, tetapi hatinya tidak ikhlas kepada Allah, dibuang mentah-mentah oleh Allah. Kembali kita memahami gagasan yang lebih besar. 30 hari itu adalah kesempatan terbaik. Kalau sudah ada 30 hari, kenapa hanya dibazirkan mencari-cari sesuatu yang kita tidak pasti bila beriman? Sedangkan semua 30 hari itu adalah kesempatan terbaik.
Kalau kita merasa penat ibadah, jangankan nak dicari Lailatul Qadar, kurang daripada Lailatul Qadar pun tidak kita akan dapatkan. Maka jangan kita fokus kita. Fokus kita adalah apa yang Allah nak berikan. Tetapi saya bukan meletakkan menolak kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau tanyakan kepada saya tips untuk mendapatkan Ramadan Lailatul Qadar, mudah. Setiap 30 malam itu kita habiskan untuk ibadah. Senang. Kan hidup ini kan bulan ini kan saat ini adalah saat untuk kita memberikan penekanan kepada kebaikan ibadah. Jaga kualiti, jangan dihambat kuantiti. Walaupun kita hanya mampu sekadar membaca 2-3 baris ayat daripada Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Kalau adik-adik nak menjadi terbaik ke dalam kehidupan, rumusnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu turun daripada Allah, Zat yang memiliki sekalian alam, yang mengatur urus sekalian alam. Turun melalui perantaraan malaikat terbaiknya Allah. Malaikat terbaiknya Allah, Jibril alaihissalam. Turun kepada manusia, Nabi, Rasul, makhluk terbaiknya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun di bulan terbaiknya Allah, Ramadan al-Mubarak. Di malam terbaik, Al-Qadar. Turun kepada umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bersandingan dengan Al-Quran terbaik. Maka kalau kita ingin meletakkan kita berada portion manusia yang terbaik, dekati Al-Quran. Al-Quran itu satu-satunya mukjizat Rasulullah yang masih mampu kita tatap sampai ke saat ini. Mukjizatnya Rasulullah itu bukan puluh, bukan ratus, ribuan. Wafatnya Rasulullah dibawa bersama mukjizatnya itu. Tapi Al-Quran itu yang high rank, top, bukan top 5. Ada sekarang ke famous dengan top 5, top 5. Ini bukan politik. Al-Quran itu kalau kita hanya mampu baca 2-3 baris ayat, bacalah. Tapi dijaga betul hak dan mustahak huruf, difahami dan diamalkan. Itu akan membenihkan sesuatu yang nyaman dalam hati kita. Tetapi kalaulah sampai ke saat ini puluhan tahun sudah membacakan Al-Quran, tidak kita temukan ketenangan. Yang salahnya bukan Quran kita. Maka dipelajari, datangi ustaz-ustaz, datangi alim ulama, Dr. Faizwan pun orang yang ahli Al-Quran, datangi belajar sama-sama. Tekuni sama-sama. Dan kita sebagai ahli, orang golongan profesional, ahli kimia, cari ayat-ayat yang sesuai untuk golongan profesional, lalu dibahaskan sesuai dengan acuan keilmuan yang benar untuk diambil natijah ilmu itu. Harus bagaimana kita hidup. Begitu. Tapi tidak kita nafikan, perlu kita letakkan kesungguhan. Kerana Allah memberikan satu daripada kemuliaan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Tidak salah mencari-cari, menghitung suka, tidak salah. Tetapi jangan ke situlah fokus kita. Fokus kita adalah setiap malam. Kalau orang yang kata setiap malam apa yang Allah berikan mungkin ditakdirkan tidak, atau malam itu adalah Al-Qadar, terpulanglah pada Allah. Tetapi ibadah kerana Allah. Boleh jadi dengan kita tidak beribadah, kita beribadah tidak di malam Lailatul Qadar pun, mungkin sebab itu diterima oleh Allah. Allah memberikan redha ke syurga kita, insya-Allah. Mana tahu. Sekalipun kalau kita beribadah di Lailatul Qadar, fokus pada Lailatul Qadar dan situ je kita beribadah, di bulan yang lain solat ditinggalkan, dengan orang tidak dijaga hubungan, bermasalah juga. Sebab itulah nanti akan natijah kepada Syawal yang kita raikan. Kerana kita berhempas pulas, kerana kita betul-betul memberikan komitmen ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah akan campakkan sebetul-betulnya kebahagiaan. Wallahi, Allah akan memberikan kegembiraan pada hakikat sebenarnya kegembiraan di saat kita meraihkan Syawal. Tetapi kalau kita tidak kita tidak merasa tenang, kita tidak merasa gembira, bahagia, sukanya pada Syawal, yang salahnya bukan Syawal, barangkali Ramadan yang kita rosakkan. Silakan disemak dalam diri kalau kita rasa gaya macam tu je lah. Yang salahnya mungkin Ramadan Al-Mubarak. Kerana ibadah kita biasa-biasa, solat kita biasa-biasa. Orang pergi ke masjid, kita ke masjid. Orang baca Quran, kita baca Quran. Sangat merugi tuan-tuan, adik-adik pelajar dirahmati Allah. Barangkali kita belum ke mana-mana saat ini bukan kerana kita kurang pandai. Bukan kerana kita kurang cerdas. Barangkali kita yang kurang untuk membina kedekatan dengan Allah. Saya temukan secara peribadi, ya. Tidak kita temukan jalan singkat untuk dibina, dipersiapkan track untuk berjaya dalam hidup. Melainkan jalan singkatnya adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Maka sebab itu ada satu wasiat daripada Allah.
Wasiat ini diungkapkan oleh setiap para nabi, para rasul. 124,000 orang nabi. Daripada jumlah itu 313 orang rasul. Apa wasiat yang kata Allah? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Sungguh kata Allah, aku berikan wasiat kepada orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian kata Allah dengan satu wasiat. Anittaqullah. Wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu 115 kali ungkapannya disebutkan Allah. Kalimahnya disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apa maknanya takwa? Kadang-kadang kita masyhur perkataan itu pada lidah dan lisan kita. Tetapi tidak ada kesungguhan untuk mengkaji secara etimologi bahasa. Takwa itu daripada waqayaqi wiqayah. Takwa itu kurang lebih. Para alimul ulama menggunakan baris-baris perkataan yang berbeza dalam memberikan pemaknaan kepada takwa. Tetapi menjurus kepada maksud yang sama. Apa maksudnya? Al-amalu bi ta'atillah. Kalau adik-adik ingat yang ini pun tak apalah. Dalam sepanjang kita sudah menghimpun kata-kata, ingat yang ini tak apa. Takwa itu al-amalu bi ta'atillah. Melakukan sesuatu amal perbuatan untuk taat kepada Allah. Kenapa kita belajar? Kalau sekadar belajar untuk nanti dapat kerja yang bagus, orang yang tidak memahami, mohon maaf orang yang tidak memahami Islam, begitu. Bahkan orang yang paling jahat itu pun sekalipun orang yang keluar daripada acuan akhlak yang baik pun dia belajar nanti dapat kerja yang bagus. Kalau sebatas itu, tidak harus menjadi orang yang pandai, tidak harus menjadi. Kalau sekadar belajar nanti keluar untuk dapatkan kerja yang bagus, sekarang orang yang tak ke universiti pun dapat kerja yang bagus, bahkan lebih kaya lagi daripada kita. Buat video pelik-pelik, kaya. Al-amalu bi ta'atillah. Lakukan sesuatu untuk taat kepada Allah. Belajar untuk Allah. Nanti Allah akan permudahkan untuk disematkan khazanah ilmu dalam diri kita. Ilmu itu akan memberikan penyuluh. Ilmu yang kita dapatkan itu akan dimudahkan Allah. Baru yang sampingan untuk dapat kerja yang bagus. Apabila dapat kerja yang bagus, insya-Allah dapat rezeki yang bagus dan halal. Untuk kembali berbakti kepada ibu dan ayah. Kenapa ingin berbakti kepada ibu dan ayah? Kenapa untuk maaf Kenapa untuk melunaskan hak tanggungjawab kita sebagai suami, barangkali sebagai isteri, sebagai adik-beradik. Kerana itu perintahnya Allah untuk taat kepada Allah. Maaf batuk. Maka apa pun yang kita lakukan, taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Kenapa duduk di sini menginfakkan 1 jam kurang lebih waktu untuk kita belajar, untuk kita sama-sama mendengarkan kerana Allah. Mungkin ada siraman-siraman tertentu hati ini, rohani ini segar. Puasa itu tentang hati, tentang rohani. Mungkin pada sudut fizikal, mungkin agak sedikit lemah. Tetapi sebenarnya puasa itu adalah untuk memberikan kesihatan, kekuatan rohani. Sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu. Puasa itu alasannya bukan kerana sihatnya. Orang yang berpuasa itu bukan kerana sihatnya fizikal, kuatnya otot-otot. Tidak. Bukan kerana tidak ada bekal makanan untuk dimakan. Tidak. Puasa itu alasan terbesarnya adalah iman kepada Allah. Orang yang beriman puasa. Kita tanya kawan kita, puasa hari ni? Dia kata puasa. Kan belum tentu wajahnya ketika berpuasa dan ketika tidak berpuasa sama. Wajar kalau Allah juga mengatakan puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Kerana ikhlas kita berpuasa untuk taat kepada Allah. Al-amalu bi ta'atillah. Melakukan amal untuk mentaati perintahnya Allah. Tapi harus diingat, tidak berhenti pada titik itu. Definisi takwa tidak berhenti di situ. Ada satu belahan lagi. Bersandingan. Bersamaan dengan itu. Wa tarki ma'asillah. Dalam waktu yang bersamaan, kita lakukan, kita execute apa perintahnya Allah. Kita buat kerana untuk taat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah. Ini lebih sukar. Ada orang mampu untuk solat, untuk istiqamah ibadah. Tetapi meninggalkan maksiat payah. Maka sebab itu sifat takwa harus bersandingan, bergandingan dua-dua hal ini. Melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa jua yang dilarang. Kadang-kadang melakukan apa yang disuruh mudah, meninggalkan yang dilarang itu payah. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa harus bersandingan. Sebab itu dalam bahasa saya kadang-kadang kita suka buat bingung malaikat. Ibadahnya rajin, solatnya rajin, maksiat tekun. Puasanya tak tinggal, auratnya gitu-gitu jugalah.
Sedekah diberikan, mengumpat orang jalan terus, bingung malaikat. Ini bahasa saya lah, malaikat itu tiada dalam bahasa yang mudah untuk kita memberikan pemahaman. Kadang-kadang orang itu tidak jelas perjalanannya, nak ke mana, ke kiri tidak, kadang-kadang ke kanan tidak. Sedangkan aturan bainal haq wal batil itu, bainal halal wal haram itu jelas. Apa yang wajar, apa yang tidak wajar itu jelas. Maka itu, semua ini terangkum dan bermuara kepada perlukan ilmu dalam kehidupan. Man aradad dunya. Ini kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab kita secara fikih. Siapa nak dunia? Man aradad dunya. Fa'alahi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah. Nakkan akhirat. Dengan ilmu. Wa man aradahuma. Nakkan kedua-duanya. Dunia kita berprestasi. Jadi orang yang terbaik. Jadi ahli kimia yang terbaik. Jadi ahli sains yang terbaik. Nakkan, silakan. Tapi akhirat jangan kita tinggalkan. Dan itu kita berikan pengupuan. Belajar itu pun ibadah. Bahagian daripada ibadah. Bekerja bahagian daripada ibadah. Al-umuru bimaqasidiha. Kaedah fikih menyebutkan setiap urusan itu tergantung niatnya. Kalau kita bekerja sekadar untuk mendapatkan gaji, yang kita dapatkan cuma gaji. Hari ini hari gaji. Bagi yang di korporat, di swasta. Bahkan di kerajaan pun mungkin lebih awal sikit. Saya kurang tahu. Kalau belajar untuk orang katakan, wah itu studi UTM, bagus, alhamdulillah, sanjungan bangsa bersama kita. Kalau sekadar itu yang kita dapatkan, itu. Tapi kalau belajar kerana Allah, belajar untuk menjadikan kita lebih bagus sebagai manusia, nanti untuk berbakti kepada manusia kerana Allah, maka kita akan dapatkan kekasan itu. Secara kesimpulan, sebelum kita buka kepada sesi soal jawab, kalau ada, maka Lailatul Qadar dicari sesuai dalam konteks untuk kita mendapatkan kebaikan. Tetapi jangan beramal kerana Ramadan, jangan beramal kerana Lailatul Qadar. Beramallah hanya ikhlas, tulus, mutlak lillahi ta'ala. Kita masih diberikan waktu oleh Allah, kurang lebih ada beberapa hari lagi, 8-9 hari lagi, untuk kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan di saat kita mendengarkan kalimah-kalimah daripada saya ini, hati itu dilatihlah supaya astagfirullah, astagfirullah. Dalam kita bekerja, astagfirullah, astagfirullah. Zikirlah apa yang kita tahu. Subhanallah, alhamdulillah. Zikir yang paling ringan itu adalah afdalul zikri. La ilaha illallah itu begitu ringan dan mudah disebutkan. Begitu ringannya kalimah la ilaha illallah itu sampai bibir tidak bergerak. La ilaha illallah itu cuma yang digerakkan cuma lidah. La ilaha illallah, bibir tak kemana-mana. La ilaha illallah. Tapi itulah yang paling tinggi. Yang paling afdal. La ilaha illallah. Kan ajar hati. Kalau kita nak mengakhiri riwayat kehidupan kita dengan la ilaha illallah, kerjanya adalah sekarang. Hati itu harus sering kita letakkan. Orang yang kalau zikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Akan mendapatkan ketenangan kalau hati ingat kepada Allah dalam kesibukan kita bekerja. Dan kesibukan kita melaksanakan tugas, maka banyakkan zikir kepada Allah. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Pelajari Al-Quran dengan sebaik mungkin. Supaya kita dapatkan kebaikan yang banyak. Kembali kepada doktor untuk kalau ada sesi soal jawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, kupas sikit Ustaz, Syawal ni Ustaz. Oh, Syawal. Nanti kita Syawal sikit Ustaz. Tak lama ni adik-adik nak balik raya ni macam mana kan? Apa yang hikmah dan macam mana sunnahnya sambut Syawal Ustaz? Okey, sunnah adalah kita bergembira, berbahagia di pagi Syawal itu. Itulah hari kegembiraan bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka secara sunnahnya adalah untuk berbahagia, tetapi ada pertanyaan, bagaimana nak didapatkan kebahagiaan itu? Kerana kebahagiaan yang sejati bukan pada aturan kita pakai baju baru. Ada orang pakai baju baru bergaduh. Ada orang yang pakai baju baru itu saling menyalahkan di antara satu sama lain. Ada orang. Proses untuk mendapatkan kebahagiaan itu apabila hati sudah bahagia. Bagaimana nak dapatkan hati yang bahagia? Dengan kita beribadah, dengan kita lakukan menjalani periodisasi khusus 10 hari di bulan Ramadan itu. Dan kita akan diberikan kebahagiaan untuk hari meletakkan paling syukur kepada Allah. Minal a'idil wal fa'izin. Kita mendapatkan nilai ungkapan itu kerana kita bahagia berada pada jalan taat kepada Allah. Hari itu secara sunnahnya perbanyakkan syukur kepada Allah. Diharamkan puasa pada hari itu. Sebelum nanti kita ke sebab tu ungkapan nanti kita akan dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tazkiyatul aqidah.
tazkiyatul aqidah itu pemurnian akidah, penyucian akidah, pembaharuan keyakinan kita akidah. Apa maksud Allahu Akbar? Kullu ma siwallahi asghar. Yang lain-lain kecil, selain pada Allah kecil. Maka secara sunnah kita nak meraihkan Aidil Fitri untuk kita saling memberikan kemaafan. Wal afina anin nas. Saling kita berjabat tangan, kita memberikan maaf dan kita memohon maaf. Siapa yang perlu kita mohon maaf? Pada Allah dulu. Baru pergi kepada makhluk, ibu dan ayah. Kalaulah boleh dipaksakan hari itu untuk kita tatap wajah ibu dan ayah kita yang masih hidup, lakukan. Kerana itu keberuntungan paling besar. Yang telah pergi meninggalkan kita, tetap ada haknya. Datangi, kunjungi ke makam, ke pusara. Bukan untuk kita menangis, tetapi untuk kita meletakkan syukur kita. Kalau ibu dan ayah telah pergi meninggalkan kita, syukur, kita berdoa kepada Allah agar hari ini mereka harus tahu bahawa kita lahir hasil daripada asbab ibu dan ayah kita, dan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kita kembali kepada keluarga kita untuk saling bergembira di hari itu. It'amul miskin, jamulah orang makan. Dan kita bersyukur. Kenapa kita disunatkan pakai baju baru? Kenapa kita disunatkan untuk memperindahkan kediaman kita? Kerana untuk menzahirkan nilai syukur kepada Allah. Hari itu hari tertegaknya syukur kepada Allah. Berkunjungilah silaturahim. Ini pun sunnah. Bersilaturahim, kunjungi dan memberikan kata-kata yang baik. Pujilah kawan-kawan kita itu. Cantik baju. Ni kita je nak dipuji. Tengoklah ni. Baju ni tak ada orang. Ini. Berikan pujian. Untuk kita syukur kepada Allah. Tadi irkhalus sarur alal muslim. Hari itu adalah hari kebahagiaannya umat Islam. Hari itu ada hari kegembiraan, kesyukuran kepada umat Islam. Maka jangan kita cacatkan. Jangan kita nodai hari itu dengan hal-hal yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, sombong, riak, kita pakai baju baru untuk dikatakan wah ni bagus ni. Oh, ini kaya ni. Jangan begitu. Maka sebab itu jangan kita abaikan. Hari itu ada hari untuk kita memperbanyakkan takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara terhimpun sedikit saya sampaikan secara sunnahnya begitu, untuk kita saling memberikan kemaafan, memohon maaf kepada manusia, kerana barangkali itulah asbab Allah memberikan ampunan kepada kita. Berpakaian baru sebagai simbolik kesyukuran kepada Allah, dan kita bersilaturahim sebagai menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, hubungan sama manusia. Dan kalau ada lebihan rezeki, berikan sedekah. Berikan kepada itu tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau berjalan ke masjid, pada satu jalan yang lain, baik balik pada jalan yang lain. Mungkin ada di kampung kita itu ada rumah-rumah yang belum kita ziarahi. Dan harus dilihatlah apa keperluan. Mungkin kita boleh berpakaian baru, tetapi tidak dia. Berikan, kongsikan rezeki yang ada. Mudah-mudahan itu akan menyampaikan kegembiraan kepada semua. Itu maksud Syawal yang sama-sama kita raikan. Raikan itu kerana kita menghargai nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Alhamdulillah. Okey Ustaz, maksudnya yang kita sambut Syawal ni, kita pakai baju baru, bermaafan, apa nama ni, kita bertakbir, semua itu adalah dalam syariat, dalam sunnah. Sunnahnya Rasulullah Sunnahnya sallallahu Rasulullah. alaihi wasallam. Bukan saja kita pakai baju baru, Bukan. nak tayang kat orang, Ustaz. Ya. Sebenarnya itu sunnah. Kita sebagai zahir rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, Ustaz. Baik. Nabi Kembali pada pakaian yang paling fitrah, bagus. Ustaz. Baik, kembali kepada fitrah. Yang paling bagus. Nabi memakaikan pakaian yang paling bagus di hari raya Aidilfitr. Masya Allah. Okay. Bukan yang paling cantik. Okey, paling bagus. Yang paling bagus pada pandangan kita. Kalau pandangan kita paling bagus, pada pandangan orang mungkin biasa-biasa. Nah, syukur itu. Kan dia nak diorientasikan dengan betul. Bukan paling mahal, Ustaz. Bukan paling mahal. Kalau ukuran mahal itu bagus, salah tu. Orang mendefinisikan kurus itu sehat. Belum tentu kan. Ada yang berisi tapi alhamdulillah sehat. Okay. Ustaz dulu pun kurus Alhamdulillah sekarang dah berisi sikit. Alhamdulillah. Berisi sikit alhamdulillah. Dulu saya bukan kurus kan. Dulu saya keding. Alright. Okey, alhamdulillah. Saya rasa dah complete apa yang tema tajuk kita pada hari ini, itu Lailatul Qadar dicari, bukan saja dicari tapi kita manfaatkan Lailatul Qadar tu yang Allah dah jadikan pada 10 malam terakhir. Dan juga Syawal tu kita raih mengikut sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW. Apa yang kita buat sebenarnya, budaya Melayu pun dah ikut sunnah sebenarnya, tapi mungkin kita tak sampai maksud tu. Buat tapi kenapa kita pakai baju baru? Kenapa kita nak pergi menziarahi kan? Rupanya itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi hadirin sekalian, kita bukalah dah pukul 11 ni. Kita buka sedikit soalan Q&A sikit.
Kata Ustaz, payah ni kita nak jemput Ustaz Rozi datang ni. Pada halaqah kita walaupun online Ustaz, masa begitu pack. Jadi dijemputlah kepada adik-adik pelajar ke, pada staff-staff, para pensyarah pun kalau nak tanya soalan silakan. Kalau tak nak buka mic boleh letak di chat box saya bacakan lah. Tapi Ustaz pun boring dengar suara saya. Mungkin nak dengar suara ni lah. Audience pula lah. Silakan. Silakan kalau ada soalan yang bersangkutan dengan tajuk pun tak apa, yang kalau Di luar tajuk tak pun apa. tak apalah. Kalau saya ada jawapan, insya-Allah saya terus jawab. Okey, baik Ustaz, nampaknya ada satu di chat. Saya ada dengar yang ni daripada Amira Balkis. Saya ada dengar yang apa tu? Sebenarnya tu apa? Sebenarnya kot. Sebenarnya malam Syawal itu yang patut kita beribadat sebagai tanda syukur. Oh, sebenarnya okey. Apa contoh amalan kita boleh buat? Ni Ustaz, soalan bagus ni Ustaz. Malam Syawal tu ada sunnahnya Ustaz kan? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini soalan yang bagus, betul. Okey, ada beberapa bahagian pada soalan itu. Satunya, apa ni, beribadah sebagai tanda syukur pada malam Syawal. Malam Syawal itu merujuk kepada malam itu pada syarak berawal daripada maghrib. Maka malam itu ada ketetapan sunnahnya. Yang kedua, segmen dalam soalan itu contoh-contoh amalan. Baik, saya pergi kepada yang pertama itu. Sebenarnya pada malam Syawal yang patut kita beribadah, bukan patut. Patut yang beribadah itu setiap malam, setiap saat beribadah. Kerana kita dijadikan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah memang setiap waktu patut kita beribadah kepada Allah. Cuma ada kemuliaan yang bersandingan dengan waktu dan tempat. Mulianya kita beribadah, berkatnya kita beribadah, istimewa kita beribadah kerana bersandingan dengan waktu. Di antara waktu yang mulia itu adalah pada malam Syawal. Di antara sunnah yang mungkin sedikit kita berikan contoh-contoh amalan yang biasa kita lakukan dan sesuai dengan tuntunan yang sunnah adalah salat sunat tasbih. Sunat tasbih itu kalau bolehlah, kalau pernah ditanyakan kepada Rasulullah bila yang paling afdal setiap malam. Kalau tidak mampu setiap malam, seminggu sekali. Kalau tidak mampu setiap seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak mampu setahun sekali, sebelum meninggal sekali. Sebelum meninggal. Nanti dah nak sakarat, tunggu tu, belum solat tu nak tasbih. Kerana sibuk dengan urusan-urusan lain, pakai main mercun, bunga api. Itu tidak ada larangan, silakan. Bukan kita nak tasbih dengan yang lain, itu ada perbahasan yang panjang. Tetapi tidak ada larangan selama mana kita tidak diniatkan untuk mencontohi amalan lain. Itu ada perbahasan yang lain, ya. Tapi kalau ditanyakan contoh-contoh amalan, saya berikan begini. Amalan-amalan itu kita dah tahu. Solat kita, sunat kita, zikir kita, itulah yang dikonsistenkan. Tidak ada yang khusus yang mengatas yang lebih luar hanya di malam itu, tidak. Tetapi kalau contoh amalan di malam Syawal itu telah mulanya berkumandangnya takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Perbanyakkan itu. Kalau boleh sampai pagi. Ini yang sesuai dengan yang telah diamalkan di Nusantara kita. Bahkan ke rumah-rumah untuk memberikan syiar. Setiap rumah harus diperdengarkan dengan takbir membesarkan Allah. Yang sudah mulai sekarang, kita kalau boleh dibuat program lah. Kalau tanya saya program ini nanti disiapkan pada malam raya itu satu jentera, kita naik buat apa ni Allahu Akbar. Tapi janganlah sampai mengganggu kalau taman di situ banyaknya non-muslim, maka perlahankan. Yang penting pada malam itu bergemanya puji-pujian kepada Allah. Itu antara sunnah amalan yang boleh kita lakukan. Dan malam itu ke rumah telah boleh kita pergi ke mana-mana dipersiapkan untuk kita meraihkan Syawal. Syawal itu pada malam itu sudah ada Syawal. Dan pagi itu khusus untuk kita ke masjid, untuk salat sunat Aidil Fitri, untuk kita bersatu-rahim. Tetapi sebenarnya tarikhnya ataupun durasinya berawal pada malam itu. Maka disunatkan untuk takbir, disunatkan untuk kita perbanyakkan syukur. Kalau ada waktu untuk kita salat sunat taubat dan hajat, tahajud, dilaksanakan. Itu hal-hal yang biasa, diteruskan. Cuma sudah tidak ada lagi tarawih. Tarawih pergi meninggalkan kita. Tapi witir, tahajud, qiyamul lail masih ada. Lain itu diteruskan. Quran masih berlaku, bukan kata ada habis dah. Tak ada dah Ramadan. Tutup Quran, bukan. Diteruskan Quran. Bukan kata kita dah tak sempat lah. Dah Syawal lah.
Quran datang mana? Masa itu salah. Bacalah Quran, alhamdulillah, kerana masih bersandingan. Cuma kemuliaan Quran pada malam Ramadan itu sudah tidak ada. Pada waktunya kemuliaan baca Quran masih ada. Baik. Maka beribadahlah dengan sesuai dengan semampu kita yang kita boleh. Solat sunat silakan. Tetapi kalau amalan, perbanyakkan ini kalimah-kalimah yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Perbanyakkan takbir dan perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Teruskan. Ada soalan lain tu? Bunyi tadi. Okey, ada Ustaz daripada Dr. Hamdi. Hmm. Adat Melayu menziarahi kubur pada hari raya. Okey. Adakah ini sebahagian daripada amalan sunnah Syawal? Ni Okey. Amira cakap terima kasih Ustaz jawab tadi. Masya Allah, Masya Allah. Di sini soalan ini sering kita sama-sama ya, Amira. Daripada Dr. Hamdi ini, inilah yang akan menjadi kerancuan dalam masyarakat kita dalam memahami muqaddimah apa ni, sesuatu yang diamalkan dalam masyarakat kita. Sedikit saya berikan pemaparan ya. Adat Melayu itu jangan sering kita skeptikal. Seolah-olah adat Melayu ini jauh daripada tuntunan syariat. Begitu. Seolah apa yang diamalkan oleh orang Melayu itu seolah-olah pada penilaian kebanyakan orang yang muncul pada permukaan masyarakat itu seolah-olah tidak ada tuntunan dalilnya. Kalau kita merujuk kepada dalil, ada hukum, ada sifat hukum. Ada dalil yang sifatnya ammah, ada dalil yang khususiyah. Ada dalil yang terukur bersandingan dengan waktu, bersandingan dengan tempat. Ada saranan, ada perintah yang tidak terikat kepada waktu dan masa. Baik, kembali kepada soalan. Adat Melayu, kenapa okey, kerana biasanya dilakukan oleh orang Melayu. Maka kita kaji sedikit, kenapa orang Melayu melakukan itu? Adakah secara rekayasa? Adakah dengan tidak ada panutan? Ini saya berikan pemaparan. Ternyata kalau ingin kita banggakan, kerana kita memiliki ulama-ulama Nusantara yang bukan kaleng-kaleng. Bahkan ulama kita yang mengajarkan di Masjidil Haram, mengajar di situ, bahkan meninggal di situ, dimakamkan di Masjidil Haram, bahkan di Masjidil Nabawi, di tempat-tempat golongan aulia. Maka jangan kita memberikan skeptikal kepada adat Melayu mesti salah. Adat Melayu itu jauh daripada sunnah. Adat Melayu mesti bid'ah. Ini kesalahan. Ini tanggungjawab di hadapan Allah. Mungkin saya sedikit tegas di sini kerana kita jangan salah sangka. Baik, menziarah kubur, ada satu hadis yang khusus, Nabi pernah melarang untuk ziarah kubur. Larangan Nabi itu bersangkutan dengan hal yang lain. Kerana biasanya kalau masyarakat Arab, dia pergi ziarah kubur, pada awal-awal disampaikan risalah Islam, orang Arab itu belum ada mantapnya memahami Islam, sehingga kan dia ada satu tabiat, pergi ziarah kubur, meratap-ratap, dipukul-pukul badannya. Bukan haram pada ziarah kubur, tetapi natijah pergi ziarah kubur itu. Bukan haram pada zati, tapi haram disebabkan aridi, yang luar itu. Contohnya main bola. Apa hukum main bola? Boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi sunat. Kerana kalau kita main haram, niat pun untuk memberikan cergas badan, sihat badan, alhamdulillah sunat. Tetapi kalau dengan tidak menutup aurat, haram. Haram bukan pada main bola. Kerana yang luar, faktor yang melekat kepada itu. Dengan tidak menutup aurat. Main bola ketika azan dikumandangkan. Main bola dengan sebab berjudi, itu haram. Sama dengan pergi ziarah kubur. Kalau ziarah kubur menyebabkan emosi seseorang terganggu, maka yang haram pada dia, yang makruh itu pada dia. Tetapi kalau orang yang pergi ziarah kubur, bila pun waktunya, tapi zikrul maut, ingat kepada kematian. Kembali kepada ketakwaan kepada Allah. Bahawa sehebat apapun kita, apapun jawatan kita, nanti ke sini kita. Mungkin ada persoalan. Kenapa nak dirosakkan pada Syawal, sedangkan hari atau Syawal itu hari berbahagia, tidak ada waktu yang lain. Ini dijawab. Kan kebanyakan orang harus ada memahami waktu, keadaan. Kan orang sibuk di bandar, pulang ke kampung itu jarang-jarang. Untuk berkumpul dengan adik-beradik itu payah. Waktu yang ada itu kan cuma Syawal. Tidak disalahkan. Tetapi dijaga hati supaya tidak terosak kegembiraan pada pagi Syawal itu. Menangis air mata itu tidak selalunya sedih. Barangkali syukur. Sehinggakan syukur itu kita datang, baca Quran dan kita doakan. Itu tidak ada larangan. Bagi yang melarang, bagi yang tak nak, itu dipersilakan. Kita tidak ingin berbalah tentang urusan itu. Tetapi yang ingin menziarahi kubur, jangan dilarang. Kerana itu pun sesuai dengan sunnah. Nabi pernah melarang dan pada peringkat akhir Nabi mengatakan, ziarahlah kubur. Kerana kubur itu boleh mengingati kematian.
Adakah dilarang? Nabi menyambut ayat itu, tetapi tidak di Syawal. Tidak ada larangan. Tidak ada ayat belakang itu. Ziarahlah kubur sesuai dengan waktunya kamu, semahumnya kamu. Tetapi kalaulah kepribadian kita ni jenis tak boleh, kalau pergi kubur nak menangis, rosaknya kegembiraan pada Syawal, maka kita janganlah pergi. Bagi orang yang mampu, di sinilah kita kumpul adik-beradik, ibu dan ayah pergi meninggalkan kita, maka kita pergi satu pagi ataupun di belah petang. Dan kita berdoa sama-sama, satu bentuk syukur kita lahir ke dunia disebabkan ibu dan ayah kita. Maka mereka juga ingin bergembira kerana anak kita, doakan dia balik dan kita berhari raya seperti biasa. Itu tidak ada salah-salahnya. Bagi orang yang mencari salah, maka dibiarkan, silakan. Maka jawapan saya sesuai dengan kefahaman saya. Bukan saya menyebut. Saya mengambil daripada keterangan para alim ulama yang saya yakini keilmuan mereka-mereka. Maka saya mengatakan itu amalan sunnah yang berpegang kepada dalil umum. Tapi dilihat kepada peribadian seseorang. Kalau seseorang itu memang tak boleh pergi kubur menangis dan akan rosaknya satu daripada hari Syawal itu rosak, maka dia janganlah pergi. Pergi pilih pada waktu yang lain. Tapi kalau orang yang okey-okey sahaja, sudah menjadi amalan keluarga, hanya satu hari dia cuti, hari kedua dah perlu pulang ke bandar, maka dipilihlah hari itu. Okey, disesuaikan dengan keadaan. Baik, dilihat-lihatlah. Jangan terus memberikan hukum. Jangan cepat memberikan hukum. Walaupun hukum tetap berlaku di situ, sabat wa murunnah. Kalau orang tanya saya, Ustaz, kawan saya ni dia tak nak semayang, apa hukum dia? Hukum kan jelas. Tapi kalau tanya saya, sebelum pergi pada syarak, hukum adat dulu. Hukum adab dulu. Apa hukum adab? Hukum dakwah dulu. Ada kawan kita yang tak nak ke masjid, tak nak solat. Hukumnya ajak dia solat. Ajarkan dia solat. Berikan kepentingan, berikan kelebihan solat. Begitu. Kurang lebih. Semoga memberikan kejelasan apa yang telah diberikan oleh Okey, Muhammad. baik. Kata Dr. Hamdi, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyaka, wa iyaka. Okey. Ada lagi soalan? Kita buka lagi? Nak buka mic ke nak tanya? Buka lah mic dengan suara best sikit. Itulah. Asyik suara saya, suara Ustaz. Dua suara je. Boring hari ni Ustaz. Ada lagi tak? Mungkin mic rosak ke apa. Bersangka baik Ustaz. Ada lagi tak? Soalan? Okey. Countdown sikit lah. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Rasa dah tak ada Ustaz soalan. Dua soalan pun dah rasa dah banyak apa nama ni, mengupas persoalan-persoalan yang kita nak tanyakan lah sempena Syawal. Sempena Syawal. Okey Ustaz, Alhamdulillah demikian tadi panjang lebar Ustaz jelaskan berkenaan dengan macam mana kita nak persediaan kita ataupun sekarang ni lah kita nak memburu Lailatul Qadar dengan cara yang betul yang dengan niat yang betul dan juga macam mana kita menyambut Syawal dengan kembalinya kita kepada fitrah setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ustaz. Dan terima kasih juga kerana menjawab soalan-soalan daripada para peserta kita, para penonton kita pada hari ini. Ustaz, hari ini juga sebenarnya kita nak buat majlis penutup lah Ustaz untuk berlangsungnya selama seminggu tadarus Al-Quran di peringkat Jabatan Kimia ni. Kita ada para pelajar, staf, para pensyarah kita yang sama-sama habiskan 30 juzuk Al-Quran, masing-masing satu juzuk. Dan hari ini kita nak minta lah Ustaz untuk membacakan doa khatam Al-Quran khas untuk program Tadarus Al-Quran peringkat Jabatan Kimia Fakulti Sains. Dan selepas ini adakan ucapan sikit lah daripada pengarah Jabatan Kimia yang berbahagia Profesor Madya, Kemis Dr. Nurazah Basar. Dan seterusnya kita akan sesi bergambar dan kita akan bersurat insyaAllah. Silakan Ustaz, kita minta jasa baik Ustaz untuk kita sama mengaminkan doa khatam Al-Quran insyaAllah. Baik, insyaAllah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada batu-batu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الحامدين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وحجاتنا وصيامنا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالأضائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya Allah. Demikian tadi bacaan doa sempena khatam Al-Quran peringkat Jabatan Kimia Fakulti Sains UTM yang telah dibacakan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Harun ataupun PU Razi kita pada hari ini. Demikian tadi dengan berakhirnya doa daripada Al-Fadhil Ustaz, maka berakhirlah majlis halaqah dan juga bacaan doa khatam Al-Quran kita pada hari ini. Seterusnya Ustaz, saya selaku moderator dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya, MS Dr. Nurazah Basar, Pengarah Kimia, Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan dan juga penutup bagi program kita pada hari ini sempena dengan halaqah Lailatul Qadar dicari, Syawal diraih dan juga majlis bacaan doa khatam Al-Quran peringkat Jabatan Kimia Fakulti Sains. Dipersilakan Doktor. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Izwan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Assalamualaikum kepada yang jemputan kita pada hari ini iaitu PU Rozi. Okay, PU Rozi. And then bersama juga kita ada staff-staff
Fakulti Sains dan juga staf Jabatan Kimia serta pelajar-pelajar mungkin daripada Fakulti Sains dan juga Jabatan Kimia. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Harun atau lebih dikenali sebagai PURIS, Pegawai Agama dan Kebajikan Malaysia Airlines Berhad dan juga merupakan selebriti bagi TV Al-Hijrah. Bukan kaling-kaling orang kata. PU Rozi bersama dengan kita pada hari ini. And then kita ada yang berbahagia TS Chemist Dr. Faizwan Abdullah iaitu penyelaras SQ My Roadmap Jabatan Kimia Fakulti Sains. Okay, untuk makluman jugalah PU Rozi di Jabatan Kimia ni kita ada program My Roadmap di mana program ini bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 4 yang menekankan lebih kepada soft skill pelajar. Maksudnya selain daripada akademik, pelajar juga diterapkan nilai-nilai soft skill dan salah satunya adalah melalui program SQ. Seterusnya kepada pensyarah-pensyarah, staf dan pelajar Jabatan Kimia Fakulti Sains. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat berkumpul pada hari ini. Selain daripada sama-sama majlis halakah dan bacaan doa khatam Al-Quran, selain daripada itu sedikit ceramah yang telah diberikan oleh PU Rozi tadi, sedar tak sedar hampir 1 jam juga, dan saya rasa program seumpama ini adalah program yang baik yang boleh diteruskan pada masa akan datang sebab kita ni memang disibukkan sangat dengan hal dunia. Jadi bila disuntikkan elemen kerohanian ni, secara tak langsung kita pun terdetik di hati kita, muhasabah diri kita, apa sebenarnya yang kita nak dalam hidup dan apa sebenarnya yang kita buat selama ini. Sangat-sangat bagus program ini dan insya-Allah diharapkan dapat diteruskan pada masa akan datang. Selain daripada itu, sebenarnya untuk maklumat Dr. Faizwan juga, kami sebenarnya pernah berbincang untuk mengadakan grup tadarus antara pelajar dan juga staf di Jabatan Kimia lah khususnya, sebab program ini memang adalah program yang perlu dibuat kerana macam saya cakap tadi, selain daripada akademik, program-program macam ini yang lebih mendekatkan kita lah kepada Allah SWT yang menjadikan kita dan secara tak langsung juga menekankan apa yang kita nak, apa yang kita nak capai dalam hidup ni. So saya harap bukan sahaja program ini dibuat semasa bulan Ramadan, kita teruskan juga tadarus antara staf dan juga pelajar kita selepas ini. Maksudnya lepas Ramadan, Syawal kita start balik, dan saya rasa mungkin kita start dengan setiap pelajar ataupun staf itu bermula daripada juzuk pertama masing-masing. Okay, kalau ikutkan memang program ni macam very short lah, seminggu, dan Alhamdulillah berjaya diselesaikan 30 juzuk tu dalam masa seminggu. Tapi lepas ni kita start dengan, semua orang start dengan juzuk 1, dan kita macam ada pemantauan lah untuk sehingga juzuk yang ke-30. Kita sama-sama buat. Okay, akhir kata, sesuai dengan isi kandungan halakah yang telah disampaikan tadi, Ramadan berbaki beberapa hari lagi, so harapnya kita semua sama-sama mengejar dan meningkatkan amalan di 10 malam terakhir Ramadan ini, dan semoga kita berjumpa dengan Lailatul Qadar macam yang PU Rozi maklumkan tadi, bukan sahaja pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam yang sepatutnya 30 hari Ramadan ni kita teruskan amalan yang kita buat pada bulan Ramadan, dan semoga ianya menjadi amalan dan kita istiqamah, supaya hidup kita akan lebih diberkati pada masa-masa yang akan datang. Okey, kita berbaki beberapa hari lagi sebelum masing-masing pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri. So saya berharap semua warga Jabatan Kimia dan Fakulti Sains khasnya dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga, berhati-hati memandu, rancang perjalanan, dan semoga kita akan berjumpa lagi 2 minggu lagi lah selepas itu, dan untuk meneruskan tugas-tugas kita sama ada sebagai staf ataupun sebagai pelajar dalam keadaan yang ceria dan sihat. Dah 2 tahun tak balik raya kan kebanyakannya, so hopefully tahun ni tahun raya yang bermakna lah untuk semua orang. Okay, untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya, Kemis Dr. Nurazah Basar di atas ucapan aluan dan juga penutup yang dia sampaikan tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada ucapan Dr. Nazah sebentar tadi. Dari hadirin sekalian, saya terlupa sebenarnya letak link kehadiran, baru letak tu. Jadi siapa yang masih ada kesempatan ni boleh isi. Siapa yang tadi join, lepas tu ada kelas, boleh bagi kawan-kawan tadi lah link kehadiran ni. Sebab di situ ada juga soalan untuk kita nak penambahbaikan lah. Jadi boleh luangkan masa seminit dua untuk isi link kehadiran yang telah saya berikan. Jadi sebelum kita menutup tirai program pada hari ini, saya minta je sebaik semua untuk buka kamera lah untuk kita bergambar tanda kenang-kenangan. Piu Rozi kita ada lagi tadi kan? Ke mana dah? Ke Piu Rozi dah keluar dah? Tak apalah. Ramai lagi piu-piu lain yang ada ni. Kita minta buka kamera, kita bergambar dulu lah. Sekejap saya tanya penceramah kita ni keluar ke kenapa? Oh, penceramah kita nak try masuk balik. Alright, jadi boleh buka kamera dulu boleh? Adik-adik pelajar, kawan-kawan, staff kita. Dr. Hamdi buka lah kamera, Dr. Hamdi. Dah kembali. Jomlah. Okey. Ramai buka ni. Oh, kita ada daripada luar Fakulti Sains juga ni. Saudara Hafiz daripada FABU. Okey. Ni kawan-kawan Piu Rozi semua datang juga ni. Alright, boleh? Luqman boleh, Luqman buka kamera Luqman. Kita nak bergambar ni, kenang-kenangan ni nak balik raya dah ni. Okay, kejap mana penceramah kita tadi Oh, Cik Wan Luqman daripada unit IT, ETM pun ada. Mungkin Cik Wan Luqman nak memantau Webex ni berjalan lancar ke tak. Alright, mana dah Piu Rozi kita ni? Dia cuba masuk balik ni. Okay, dia nak masuk dah. Siapa lagi ada tu? Alia, Anis, tak ada kat kamera ke? Ke dalam kelas ni? Adik-adik pelajar kita, buka lah kamera. Atau ada Siti Masyitah tu dekat mana hostel eh? Alright, tak apa. Sila. Dah masuk ke belum PU kita ni? Belum lagi lah. Encik Faiz Fozil daripada IPASA pun ada. Right, kejap PU kita ni tengah try hard nak masuk ni. Mana ni? Okay, sebelum PU kita datang, kita bergambar sama-sama kita dulu Alright. Senyum. Alright. 1, 2, 3. Alright. Sekali lagi, one more. Ada next screen. Okay. Right, 1, 2, 3. Ni akan masuk berita kimia So, kena senyum lebar-lebar. Alright. Okay je Piu Rozi nak masuk dah ni. Bila lagi nak bergambar dengan Piu? Pengarah kita buat tersasul tadi, sebut Piu Riz. Terkejut saya. Marah ni Lofa. Okey. Sekejap seminit. Alright, sambil-sambil tu boleh tak tolong isi link kehadiran tu. Saya tengok sekarang ni baru ada 18 respon. Daripada kita yang ada ni lebih kurang 30 lebih. InsyaAllah akan ada ni juga lah
saya akan, kalau adik-adik pelajar tu saya akan beri kepada pejabat akademik untuk daftar untuk akad jugalah ni. Masuk poin jugalah InsyaAllah. Ada pandangan minta buat setiap bulan halaqah InsyaAllah kita try Bulan puasa ni kita dah buat 2 kali. Alhamdulillah ada kesempatan. Apa lagi pandangan ni? Buat secara fizikal. InsyaAllah kita akan plan program halaqah kita akan buat secara fizikal lah macam sebelum pandemik. InsyaAllah. Kita boleh panggil ustaz juga kan, katalah macam nak cek bacaan ke kan, nak Ya, cek betul. bacaan. Kita buat macam seolah-olah Quran hour ke macam tu lah Kita ada buat cek Belajar bacaan, tajwid, belajar tajwid sikit. dan juga ni kan apa nama ni, tajwid dan juga kita tadabbur ayat-ayat Quran yang ada tu, apa yang kita baca tu dan apa maksud dia. Okey, ustaz dah nak masuk ni. Sekejap Bergambar kenangan, sorry lah. Terkeluar pula dia. Okey, saya rasa tak apalah kot Dia agak terlambat sikit. So, kita bergambar sama-sama kita tadi dah. Kita okeylah kot. Gambar ustaz ni saya dah ambil lah sempat masa program tadi. Alright, saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang join pada hari ini. Ada rakan-rakan staf Jabatan Kimia, ada pelajar-pelajar yang peserta tadarus semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan buat lagi pada masa akan datang seperti mana pengarah sebutkan tadi. Program ni kita teruskan bukan hanya di bulan Ramadan lah. Di bulan lain pun kita akan teruskan. Dia antara manfaatnya kita boleh eratkan hubungan antara staf dengan pelajar dan semua. Di samping sibuk kita bekerja, kita ada aktiviti sampingan yang berbentuk spiritual apa nama ni, bacaan Al-Quran seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengarah kimia kerana sudi hadir pada hari ini untuk majlis halaqah dan juga bacaan doa khatam Al-Quran. Untuk itu saya ucapkan salam Aidilfitri yang awal sikit sebab lepas ni mungkin dah balik kampung semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.